لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Mengerjakan haji di Makkah merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi umat Islam yang mampu dan berkuasa. Ibadat ini menjadi impian dan dambaan jutaan umat Islam yang beriman di seluruh dunia tanpa mengira pangkat, darjat dan harta benda. Ibadat haji mula diwajibkan ke atas umat Islam mulai tahun ke-6 Hijrah apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 97 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Dan Allah Ta'ala mewajibkan manusia menunaikan haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur dan ingkar kewajipan haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Sementara dalam suratul Hajj ayat ke-27 Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serukanlah kepada umat manusia untuk menunaikan haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berbagai-bagai jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai-bagai jalan, yakni ceruk rantau yang jauh. Saya nak buat bau aja. Bagi bakal haji Malaysia, perjalanan mereka mengerjakan ibadat haji diuruskan sepenuhnya oleh Lembaga Tabung Haji. Penubuhan Lembaga Tabung Haji pada tahun 1963 membolehkan bakal-bakal haji di Malaysia menyimpan deposit secara tetap dalam usaha untuk merealisasikan impian mereka menunaikan fardu haji. Bagi bakal haji yang telah mempunyai simpanan yang mencukupi dan sampai giliran mereka menunaikan haji, inilah detik yang dinanti-nantikan. Segala persiapan persediaan sebelum memulakan perjalanan haji perlu dibuat dengan teliti. Bakal haji perlu menghadiri beberapa kursus yang disediakan oleh tabung haji sebagai persediaan bagi menunaikan haji, iaitu kursus haji bersiri. Kursus ini diadakan setiap hujung minggu di masjid dan surau di seluruh negara. Kursus ini menekankan keseluruhan pelaksanaan ibadat haji bermula dari sebelum berangkat ke tanah suci sehinggalah pulang kembali ke tanah air. Kursus haji intensif. Kursus yang diadakan selama 2 hari ini merupakan rangkuman atau rumusan daripada apa yang telah dipelajari dalam kursus haji bersiri. Kursus haji khas. Kursus ini diadakan khusus untuk warga tua yang tidak boleh membaca atau buta huruf.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kefahaman ibadat haji bagi golongan ini di mana pembelajarannya lebih tertumpu kepada latihan ibadat haji secara praktikal. Dan kursus haji perdana. Kursus ini adalah sebagai penutup kepada kursus-kursus yang telah diadakan dan ia dibuat sekali di setiap negeri. Dalam kursus ini, bakal haji akan diajar secara praktikal ibadat-ibadat haji seperti tawaf, sa'i, melontar umrah dan sebagainya. Namun begitu, pelbagai persediaan lain juga perlu dilakukan. Persediaan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke tanah suci, bakal haji telah bersedia dari sudut fizikal, mental dan rohani. Dapatkan maklumat awal dan terkini dari tabung haji melalui tabung haji Contact Center THCC atau melalui siaran radio mengenai sebarang perkembangan terbaharu. Jaga kesihatan dan amalkan pemakanan yang sihat dan imbang. Sebaiknya, bakal haji hendaklah sentiasa bersenam dan menjaga kesihatan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh berangkat bagi menjaga stamina, tahap kecergasan dan kesihatan bakal haji. Latihan kecergasan ini penting bagi menghadapi situasi sebenar sewaktu musim haji. Ada kemungkinan jemaah terpaksa berjalan kaki dalam jarak yang agak jauh seperti pergi ke masjid dan juga sewaktu pergi melontar jamrah. Justru persediaan fizikal dan mental amat perlu bagi memastikan jemaah dapat menunaikan setiap ibadat haji dengan lebih sempurna, khusyuk dan bertenaga. Persediaan seharusnya bermula dari rumah. Sediakan pakaian dan peralatan secukupnya. Antara pakaian dan keperluan untuk dibawa ke tanah suci ialah bagi lelaki, kain ihram 2 pasang, tali pinggang 1 utas, baju biasa 2 pasang, baju Melayu 2 pasang, singlet berlengan 4 helai, seluar panjang 2 helai, kain pelekat 3 helai, tuala mandi 2 helai, tuala kecil 1 helai, stokin 2 pasang, selipar getah 1 pasang, kasut biasa yang lembut 1 pasang, baju sejuk 1 helai. Manakala keperluan bagi wanita pula ialah telekung solat 2 pasang, mini telekung 2 pasang, baju kurung atau baju maxi atau jubah 3 pasang, kain batik 3 helai, baju tidur dan seluar panjang 2 pasang, stokin 3 pasang, kaf tangan 1 pasang, tuala mandi 2 helai, tuala kecil 1 helai, selipar getah 1 pasang, kasut biasa yang lembut 1 pasang, baju sejuk 1 helai. Keperluan-keperluan lain yang perlu dibawa bersama ialah buku panduan ibadat haji, umrah dan ziarah, buku rekod rawatan jemaah haji, buku doa kecil, 5 batang penyangkut baju,
beg pakaian besar berkunci, gunting kecil, beg sejadah, gelang pengenalan haji atau GPH, lencana nama, lampu suluh kecil, uncang batu, ubat gigi, brus gigi, sabun mandi, dan uncang kasut. Bagi pasangan suami isteri, sebaiknya mengemaskan pakaian di dalam beg yang berasingan. Hal ini akan memudahkan urusan di tempat penginapan di tanah suci nanti, kerana bilik penginapan lelaki dan perempuan akan diasingkan. Tuliskan perkara berikut pada semua beg, iaitu nama dan alamat lengkap di Malaysia, nombor telefon dan telefon bimbit jika ada, nombor penerbangan atau nombor KT, dan nombor pasport. Sediakan wang perbelanjaan secukupnya. Tukar wang Saudi Rial, kira-kira 300 Rial sebagai persediaan. Wang simpanan di tabung haji boleh dikeluarkan semasa di tanah suci dalam bentuk Rial Saudi. 1 bulan sebelum berangkat, bakal haji akan menerima jadual penerbangan haji atau JPH yang mengandungi maklumat tarikh dan waktu penerbangan, waktu lapor diri dan waktu berlepas. Tinggalkan ratan sebelah bawah surat JPH kepada waris di Malaysia. Bawa buku rekod rawatan. Pastikan suntikan anti-meningitis telah diambil dan dicop pengesahan oleh doktor dalam buku rekod rawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik tuan, tengok gambar ni kan. Ini tuan-tuan sebagai kita akan susun video ni dua ni setiap minggu tuan-tuan. Boleh kan? Jadi tuan-tuan, gambar video ni sebagai gambaran kita tuan-tuan nak pergi ke tanah suci ni, kan? Nak bawa apa? Jadi kalau tuan-tuan, jadi kita baru masuk, baru sebenarnya tuan-tuan baru masuk, ya, pengenalan adab-adab ke tanah suci, ya. Tapi yang sepatutnya tuan-tuan, set video ini tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, tengok tuan-tuan masuk dan CD tu masuk tuan-tuan tengok, tuan-tuan memang nak pergi dah tuan-tuan, kan? Tambahlah kita dah habis dah kursus haji, ya, makin hari makin duk tengok tuan-tuan, ya, kelibat kita tuan-tuan, seolah-olah hati kita duduk di tanah suci dah tuan-tuan, ya, tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan ini siri video ni, dan kita akan masuk kepada hari ini tuan-tuan tentang ada adab di tanah suci. Dah masuk dah kan? Dah masuk dah tu? Minggu yang lalu ada? Belum lagi? Dah, ya kan? Kelebihan tanah haram ada? Dah masuk? Ada masuk sikit kan? Ada masuk sikit. Sejarah Kaabah ada masuk? Belum lagi? Ya. Sejarah tanah haram ni dah masuk sikit kan? 5 belum juga? Belum lagi, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, termasuk minggu ni ialah sejarah tanah haram Makkah. Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, isterinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Sebab tu saya cerita dulu sedikit sebanyak dah masuk kepada sejarah haji itu sendiri, iaitu sejarah Nabi Allah Ibrahim, isterinya dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam.
Kawasan yang tidak berpenghuni, lalu kabilah dagang, kan? Laluan kabilah dagang. Ini yang saya cerita kat tuan dulu. Suku Jurhum mohon keizinan Siti Hajar bermukim duduk di tepi dengan telaga Zamzam dengan dekat dengan Baitullahil Haram. Ini permulaan yang saya ceritakan dulu bagaimana Nabi Allah Ibrahim membina Baitullahil Haram. Lalu penguasaan kaum Jurhum ya selama 2 abad, tuan. Suku Khuza'ah daripada Yaman kuasai Makkah dengan menewaskan kaum Jurhum, Khuza'ah. Ya, berebut tuan-tuan, nak duduk tepi ni pun berebut. Ya. Qusay ibn Kilab menyatukan suku Arab menjadi satu bangsa atau kabilah Quraisy yang disegani. Satu ketika, ini kena baca sejarah, tuan-tuan. Sejarah bagaimana ya keturunan datuk ataupun nenek ya nenek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Quraisy itu sendiri. Ya, sebab tu kalau kita nak mengaji, tuan-tuan, belajar pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan, orang kaji bukan pribadi dia. Sebelum tu lagi dah dikaji. Sebab tu istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaji ya bangsa dia, keturunan dia. Ini, tuan-tuan. Sehingga begitu sekali, tuan-tuan, tanah Arab, Jaziratul Arabiyah, tuan-tuan, ya dibubuh di dalam kitab sejarah. Tu sampai tahap tu. Sebab tu, tuan-tuan, pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tak boleh buat apa-apa. Ya, bahkan orang kutuk ke apa ke, tuan-tuan, Nabi tak pernah jadi. Yang ada di tuan-tuan orientalis mengangkat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang mulia. Tidak ada cacat celah, tuan-tuan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan semasa kegemilangan Quraisy di bawah pimpinan Abdul Muttalib, bapa ya datuk dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamatkan penguasaan musyrikin Quraisy ke atas Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Ke-8 Hijrah, tuan-tuan. Ya, pembukaan kota Mekah. Itu, tuan-tuan, sejarah serba ringkas, tuan-tuan, tentang sejarah Makkah. Fathul Mekah ni, tuan-tuan, berlaku pada 8 Hijrah. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ya lebih 90,000 orang sahabat Nabi daripada Madinah untuk mengerjakan ibadat haji, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, bila Rasulullah dapat mimpi boleh masuk ke Mekah, bermakna Nabi dah menguasai, tuan-tuan, Mekah. Baik, tuan-tuan, ini ada adab. Selain kita dah masuk tadi, tuan-tuan, ada adab yang minggu lalu, ada adab di tanah haram Mekah ni. Ya, tulang sedikit, tuan-tuan. Dia ada ulangan-ulangan nak bagi mantap kita ni, tuan-tuan, ya. Gimana pun, tuan-tuan, adab ini adalah penting. Sebab apa adab ini penting, tuan-tuan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita ni, tuan-tuan, untuk mengajar adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab-adab. Sebab tu adab, tuan-tuan, di antara adab-adab ni, tuan-tuan, yang kita nak mengaji ialah adab di tanah suci, tanah haram Mekah. Adab ni banyak. Adab berguru, adab bercakap dengan suami, ya, adab bercakap dengan ibu bapa. Tu adab, kan? Adab paling adabnya, tuan-tuan, adab nak masuk tandas. Ya, nak masuk tandas, tuan-tuan, Nabi ajar adab, akhlak dia. Itulah akhlak. Ya, yang kita duk mengaji, tuan-tuan, mengaji akhlak, mengaji sirah nabawiyah. Bila mengaji sirah, ya, nak mengaji tentang peribadi Nabi, nak tiru ajaran Nabi, nak bawa ajaran Nabi ni nak masuk dalam kehidupan kita. Tu, ya, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Lalu ada adab di tanah suci menunjukkan akhlak yang mulia. Apa dia akhlak ni, tuan-tuan? Ya,
Terutama tuan-tuan daripada tempat kampung kita ni tuan-tuan. Kalau Kuala Lumpur, adab kita sebagai orang ahli Kuala Lumpur, Maustatin kita Kuala Lumpur, kan? Kalau Shah Alam tuan-tuan, tunjuk peribadi kita yang mulia, ya. Ni tuan-tuan menyadari dirinya sebagai tetamu Allah. Ini dah masuk dah kata ni. Masuk dah tuan-tuan? Belum lagi? Mungkin tempat lain tuan-tuan, ya. Saya ni banyak 3 tahun ni tuan-tuan, tempat, ya, tahun ni 3 tempat untuk mengajar haji. Jadi tuan-tuan kadang-kadang clash, ya. Menjadari dirinya sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, tetamu Allah Subhanahu wa taala, bila kita ni dijemput oleh Allah menjadi tetamunya, ya. Bila mulanya menjadi tetamu tuan-tuan? Bermulanya tuan-tuan daripada kita keluar daripada rumah kita, ya. Nak keluar rumah kita tuan-tuan, ya, bawa masuk dah tuan-tuan beg-beg ke dalam perut kereta tuan-tuan, bonet kereta dah, beg-beg besar tu semua dah masuk dah. Cumanya kita duduk tunggu dekat pintu tuan-tuan. Lalu Tok Imam Tok Bilal panggil Tok Bilal tuan-tuan, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak keluar, nak pergi Mekah. Keluar saja tuan-tuan daripada pintu ni, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkalna ala Allah tuan-tuan. Maka kita ditulis sebagai tetamu. Allah dah tulis sebagai tetamu. Ketika tu doa kita dah dipantau oleh Allah dan doa kita mustajab. Tu best jadi tetamu tuan-tuan. Doa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tetamu Allah ni, ya, bila dia dah dipanggil sebagai tetamu Allah, doa kita makbul tuan-tuan. Ketika tu kena doa banyak. Jangan sekali-kali kita sia-siakan waktu, ya, bila berada dalam nak pergi haji ni tuan-tuan, berdoa, ya. Yang paling doa yang paling tuan-tuan disuruh tuan-tuan, Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Itu doa tuan-tuan. Yang ketiga, menyadari perjalanan haji adalah ibadah. Perjalanan haji adalah ibadah tuan-tuan. Ya, dalam perjalanan kita ni yang saya tekankan minggu yang lalu, bila berada di dalam, ya, ibadah ni tuan-tuan, rajin baca Quran, istighfar, berdoa, ya, amalan-amalan rutin, macam mana, ya, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, ya. Bila masuk saja waktu sembahyang secara berjamaah. Ini tuan-tuan, tu amalan-amalan ibadah. Jangan kita duduk tidur saja di hotel, kan? Ini tuan-tuan, orang pergi Mekah tuan-tuan, orang pergi sembahyang di Masjidil Haram, dia sembahyang dalam bilik dia tuan-tuan. Dia tak mau tuan-tuan sembahyang di masjid. Ini tuan-tuan, kesilapan sekarang ni tuan-tuan, sembahyang takut nak pergi ke masjid. Tuan-tuan takut ni, ya. Tapi kalau orang perempuan, dia ikut suami lah. Orang perempuan ikut suami. Kalau tak ada suami ni, kawan-kawan lah, ya, kawan-kawan. Ni. Baik. Yang keempat ialah bersyukur dan rida dengan apa yang disediakan. Ni tuan-tuan, ya, rida apa yang disediakan. Kita ni tetamu tuan-tuan. Apa yang Allah bagi kat kita ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kita tuan-tuan menjadi tetamu tuan-tuan, kan, saya nak bagi pinggan apa pun tuan-tuan, ikut suka saya lah. Betul ke tuan-tuan? Kan, saya nak bagi pinggan plastik kan, nak bagi pinggan kertas ke tuan-tuan, ikut suka saya lah. Betul ke tuan-tuan? Baik. Tapi sekarang ni tuan-tuan, dia lain tuan-tuan. Bila mai saja tuan-tuan jadi tetamu Allah, orang bagi pinggan plastik, nak minta pinggan milamin tuan-tuan, pinggan Al-Quran, kan, ya. Ini yang terbalik. Kadang-kadang kita tak rida tuan-tuan. Kadang-kadang orang bagi cawan plastik lah tuan-tuan. Oh tak tuan-tuan, aku bayar
dekat 30,000 tuan-tuan. Dia kata tuan-tuan 30,000 bayar kan, ada yang 50,000. Tapi pergi saja tuan-tuan di Mekah, pergi saja di Mekah tuan-tuan, duduk sama dengan orang bayar 10,000. Terbakar tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan, ini ketentuan Allah. Kadang-kadang rezeki itu orang tak, ya, rezeki ni tuan-tuan, memang kita pergi nak duduk hotel yang mahal tuan-tuan, hotel. Tetapi tuan-tuan, ada saluran dia tuan-tuan. Nak komplain apa-apa ada saluran dia. Jangan duk pergi regah terus ya tuan-tuan. Ya, kita kena jaga adab-adab dia. Ya, adab sebagai tetamu Allah. Kita nak jaga adab tu ya tuan-tuan. Ini yang ada ni, jaga tabung haji, jaga tuan-tuan. Tu tabung haji. Ya. Tu tuan-tuan kadang-kadang duduk di Mina tuan-tuan, tabung haji kena labuh tuan-tuan ni, komuk tuan-tuan. Ya. Ni. Tabung haji pun manusia tuan-tuan. Semua orang manusia tuan-tuan. Kadang-kadang orang boleh layan, kadang-kadang orang tak boleh layan. Ya. Pergerakan kita tuan-tuan nak pergi ke Mekah. Bila duduk nak buat nafar awal. Tuan-tuan esok kalau mengaji nafar awal ni, apa nafar awal? Ya, akan datang kita akan masuk tuan-tuan nafar awal. Hari nafar awal. Ya, nak buat nafar awal. Nak balik bah tak ada tuan-tuan, tunggu sampai ke maghrib. Bah ada, driver bah tak ada. Bas tak ada tuan-tuan, punya banyak bas tapi driver tak ada. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan ada lesen boleh bawa dah tuan-tuan kan. Ni tuan-tuan nak pergi ke Mekah, jam jalan daripada Mina nak masuk ke Mekah, semua jam jalan. Masya Allah tuan-tuan. Tunggu sampai dah maghrib. Tak jadi buat nafar awal, buat nafar sani tuan-tuan. 1 tahun tu tuan-tuan saya tunggu dengan jemaah nak buat nafar awal. Kalau nak berjalan jauh, semua tak sanggup nak jalan kan. Lebih kurang 5 campur dengan 7 jadi 12 km tuan-tuan. Jalan kaki. Ya, tapi kalau sanggup jalan alhamdulillah. Di sana tuan-tuan duduk sana jalan kaki jadi seronok, ramai tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan, bersyukur, redha dengan apa yang disediakan tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan jangan ambil barang orang ni. Ya, orang sedia tuan-tuan makanan ni untuk makanan dia, jangan ambil lebih. Ya, kalau muassasah tuan-tuan, kita ada bilik 4 orang, ambil 5. Tu dah ambil dah barang orang tuan-tuan. Ya, jangan ambil tuan-tuan. Ambil cukup-cukup kita ya tuan-tuan. Kalau nak beli dia tuan lain cerita tuan-tuan. Ya, tu tuan-tuan, tu haji ni tuan-tuan dia nak ajar benda-benda tu. Jangan ambil barang orang. Tu adab dia tuan-tuan. Adab berada tanah suci. Jangan saruk kasut orang kalau tanpa izin. Kan? Ya, yang ni tak jadi tuan-tuan, saruk kasut orang tua tu keluar-keluar, mana kasut aku? Celaka orang haji ni siapa ambil ni? Tuan-tuan dia marah. Ya, itu tuan-tuan. Itulah yang tuan-tuan yang diasas dalam Quran kata tuan-tuan, fala rafatha wala fusuqa. Jangan buat benda yang rafas. Rafas ni dengan suami isteri, kan? Suami isteri jangan buat ya perkara permulaan persetubuhan tu. Cium, pegang apa semua tuan-tuan tak boleh. Fala rafatha wala fusuqa. Tu asas yang bagi tuan-tuan. Taqwa lawan fasik. Apa fasik? Fasik ni melakukan dosa. Fasik ni yang saya kata dulu. Taqwa lawan dia fasiqin tu. Fasik ni melakukan dosa. Sekalipun dosa kecil tak boleh. Dosa kecil ni mana? Dosa kecil ni macam-macam. Kan? Ya, tengok orang perempuan jemaah haji, kan? 2 kali tengok, tak boleh. Dosa kecil, kan? Sekali okey, 2 kali itu tak boleh lah, kan? Orang perempuan pun sama juga. Ya, itu dosa kecil, bentuk dosa. Sebab tu tuan-tuan dalam haji ini
Tak boleh buat sebarang dosa. Kita tak boleh buat sebarang dosa. Ya, sekalipun dosa kecil. Sebab tu tuan-tuan, nak masuk ke syurga tak boleh ada sifat fasik. Dalam Quran diterangkan bagaimana bentuk orang-orang yang melakukan dosa. Ya, fasik tuan-tuan. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jidal, pertengkaran, bertegang lidah, tu tak boleh juga di dalam haji. Itu di antara, ya, di antara adab-adab nak berada di tanah suci tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena jaga adab ni. Adab duduk dalam bilik, adab bersahabat, adab bercakap. Cakap pula tak boleh cakap terjai, tak boleh cakap kotor, kan? Hormat, saling hormat, menghormati. Duduk dalam bilik, seorang nak kipas, seorang tak mau kipas. Tuan-tuan, kan? Orang rosak pergi. Seorang nak lampu, seorang tak mau lampu. Seorang nak ikon, seorang tak mau ikon. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni yang berlaku dalam tabung haji tuan-tuan, ya. Seorang nak ikon, yang kat tua ni tak mau, orang tua ni tak mau, sejuk tuan-tuan, kan? Tapi yang orang muda ni, dia masuk tekan, pung tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah tuan-tuan, kan? Tak hormat orang tua, orang, ya. Last sekali angkat tilang, tidur di luar tuan-tuan. Habis cerita tuan-tuan. Last sekali angkat tilang, tidur luar. Bayar ribu-ribu tuan-tuan. Tuan-tuan, baik, nak kena bersyukur tuan-tuan. Syukur, yang saya kata tadi, bersyukur, nak berterima kasih kepada Allah. Bersyukur dan rida dengan apa yang disediakan. Satu contoh saya bagi syukur, satu lagi tuan-tuan. Walaupun saya dah masuk dah syukur. Syukur ni dia ada acara tuan-tuan, acara harian. Acara harian syukur. Acara mingguan, acara bulanan, acara tahunan. Tuan-tuan tahu acara tahunan, tuan-tuan, syukur kepada Allah. Dia suruh kita bersyukur. Apa dia tuan-tuan? Sembelih binatang korban. Allah Ta'ala suruh kita berkorban. Ya, di kalangan kita ni tuan-tuan, ada duit, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi Allah Ta'ala suruh kita ni tuan-tuan supaya bersyukur. Syukur apa? Syukur atas nikmat Allah bagi. Nikmat sihat, nikmat, ya, kuat. Contohnya tuan-tuan, kita buat ibadat korban ni sempena haji tuan-tuan. Ibadat korban ini apa tuan-tuan? Untuk bersyukur kerana Allah panjangkan umur kita awal Muharram sampai bulan 12 Zulhijjah. Sebab tu kita buat korban. Nak terima kasih, nak ucap Allah, ya Allah, aku buat korban ni, nak ucap terima kasih kamu ya Allah. Thank you Allah. Tuan-tuan, nak buat ni tuan-tuan, korban. Sebab tu kita buat korban. Bukan suruh pemik daging korban, tuan-tuan. Ini kita bawa pisau pemik daging korban. Orang punya, bukan kita punya. RM400, RM450, sekarang dah RM500 ya. RM500 tuan-tuan, satu bahagian. Ya, setahun Allah bagi anak, Allah bagi panjang umur, Allah bagi sihat. Takkanlah tuan-tuan Allah Ta'ala nak bagi kita ni tuan-tuan, bagi sihat kat kita. Macam mana nak bersyukur atas nikmat Allah? Allah Ta'ala kata buat dalam masa 4 hari ini. Dalam masa 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Itu acara tahunan. Syukur atas acara tahunan. Siapa yang ada duit, kalau buat dalam masa 4 hari ini, nama dia korban. Luar daripada tu tak dinamakan korban. Selepas daripada tu tak dinamakan korban. Nak syukur ke aku atas nikmat apa yang diberikan kepada kamu, buat korban dalam masa 4 hari. Yang ni ya tuan-tuan nak bagi tahu. Wahai manusia, wahai orang-orang Islam, wahai siapa pun tuan-tuan,
buat ibadat korban, sembelih seekor kambing ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Untuk apa? Untuk jadi orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang nak ucap terima kasih, thank you Allah. Tu ya, syukur. Allah Ta'ala kata, la in syakartum, kalau kamu berterima kasih ke aku, kamu buat ibadat kurban, la in syakartum la azidannakum, aku akan tambah lagi rezeki tahun depan pula. Ini ada ni tuan-tuan, bukan kita buat ibadat kurban, kita pemik daging kurban orang. Tu tuan-tuan, istilah orang Melayu sekarang tak faham. Orang Melayu tak faham apa korban? Korban pemik daging korban orang. Bukan dia yang buat korban, tuan-tuan. Ya, ni tuan-tuan. Kita istilah ni kita sendiri kena buat. Nak tunjuk ke Allah, aku nak terima kasih. Yang tu yang Allah Ta'ala suruh Qabil dan Habil. Wahai Qabil, wahai Habil, kamu ni daripada kelompok petani, kamu daripada kelompok penternak, kamu orang kaya, buat korban, lahirkan rasa ya syukur kamu kepada Allah yang terbaik. Watlu alaihim naba'a bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Tu cerita Qabil dan Habil, tuan-tuan. Tu nak sokong tuan-tuan cerita syukur, tuan-tuan. Syukur ni adalah acara tahunan kita, tuan-tuan. Dia ada acara, tuan-tuan. Syukur ni ajar ya, kita kena keluar hari-hari RM1, RM1, tuan-tuan. Kalau di UiTM saya, tuan-tuan, saya di UiTM, kami ada potong, tuan-tuan, 30 hari sehari RM1. Tu kempen staff potong gaji 30 hari sehari RM1. Jadi tak susah dah nak masuk masjid ke, dah ada potong lah. Ya, rezeki dia tiap-tiap hari berkat, daripada pagi sampai petang berkat. Syukur, bersyukur. Ya, jadi maknanya tiap-tiap bulan dah ada potong, masuk ke tabung zakat, tabung sedekah dia panggil. Jom bersedekah RM1, seminima RM1, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, satu hari kita sedekah, Allah Ta'ala dah tolak bala lah. Tadfa'ul bala, Allah Ta'ala angkat bala, tuan-tuan, melalui kita sedekah. Ini tuan-tuan, ya, UiTM kami, tuan-tuan, dia ada potong sehari RM30. Ini sebulan 30. Sekarang ni dah mencecah 100,000, tuan-tuan. Ya, untuk anak-anak yang datang daripada kampung, tuan-tuan, kadang-kadang ya ada RM400 saya, tuan-tuan, nak bayar pendaftaran. Duit dalam poket ada RM20, kadang RM50, tak cukup, tuan-tuan, nak makan. Nak makan tak ada. Terpaksa kita kena keluar tabung sedekah bagi anak-anak yang daripada Sabah, Sarawak, ya, yang kerja, tuan-tuan, penoreh getah. Ni tuan-tuan, ni kerja saya, tuan-tuan, di UiTM, tuan-tuan. Ya, melihat anak-anak yang susah, tuan-tuan, anak-anak yang susah. Sekarang ni di UiTM dah ada minggu destiny anak bangsa, cari orang-orang yang tak boleh masuk universiti, tuan-tuan, miskin tak boleh masuk universiti. Orang kampung tak ada sempat kesempatan nak fikir universiti, tuan-tuan. Nak makan pun tak ada duit. Cari orang macam ni, tuan-tuan, bawa masuk dalam UiTM, bagi kesempatan kat orang miskin mengaji, tuan-tuan. Duit zakat ni, tuan-tuan, bagi kat mereka. Ni tuan-tuan, duit-duit ni. Baik, tuan-tuan, bersyukur yang saya kata tadi, korban, acara tahunan, tuan-tuan, kita kena buat, tuan-tuan. Barulah Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita tahun depan. Yang doa-doa ni, tuan-tuan, kita tak pernah buat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak faham. Orang Melayu kita tak faham korban dia apa dia? Tak tahu apa korban. Ya. Korban ini benda yang kita sayang, benda yang kita simpan, duit yang sayang tu kita nak bagi ke Allah. Ya Allah, ini yang duit aku sayang ni, aku nak bersyukur padamu. Aku nak ucap terima kasih padamu. Aku nak ucap thank you Allah. Tu ya.
Tu acara tahunan kita kena buat tuan-tuan. Ya, ini syukur tuan-tuan. Tambah lagi lah kalau kita pergi haji ni tuan-tuan. Nak bagi duit kita ni berkat, gaji kita berkat, anak-anak kita berkat. Buat korban di tanah suci. Cash tuan-tuan, pahala besar semua tuan-tuan di sisi Allah. Ya, ni tuan-tuan ya. Tambah kalau buat ya korban unta, Allahu akbar tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan. Menjauhi percakapan dan perbuatan keji. Ini juga termasuk dalam sifat fasiqin yang saya sebut tu. Fala rafatha wala fusuqa. Fusuq, fasik. Ya, kalau orang tanya tuan-tuan, apa makna fasik? Fasik ni apa dia? Perkara dosa tuan-tuan. Buat dosa walaupun sekecil, walaupun sekalipun dosa kecil tuan-tuan. Ya, jangan buat dosa tuan-tuan. Tambah buat dosa besar tak boleh. Ya, itu dia panggil fasik. Fasik ni tuan-tuan kalau ada dalam diri kita tak boleh masuk syurga. Dan haji kita jadi Marlboro. Kalau ada sifat fasik ni dalam diri kita, satu sifat je, buat dosa kecil je, Marlboro tu tuan-tuan. Fala rafatha wala fusuqa, Allah Ta'ala kata, jangan buat benda fasik. Sekalipun mengeji orang tak boleh. Cakap tak senonoh ke orang tak boleh. Buat perbuatan keji, buat khianat ke orang tak boleh. Sorok barang orang tak boleh. Itu tak boleh tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan nak berangkat ke Arafah, kebiasaannya orang dah minta maaf tuan, kosong nak berangkat ke Arafah. Kalau dalam bilik tu tuan-tuan, masing-masing minta maaf, berpeluk, minta maaf tuan-tuan. Tu adab dia. Ya, kami tahun tabung haji tuan-tuan buat yang tu tuan-tuan untuk nak berangkat ke tanah, nak pergi ke Arafah, nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Mina, kosong-kosong lah tuan-tuan. Kan? Kok kita ada salah silap dengan ni tuan-tuan tu. Ya, sebab kita nak pergi ke tanah suci, adik-beradik kita kena minta maaf lah. Kan? Tu tuan-tuan semua tu kena minta maaf tuan-tuan. Sebab apa? Sebab untuk menjauhi tuan-tuan ya perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kok ada salah silap tuan-tuan kena ada. Yang keenam ialah elakkan sikap sombong dan takabur. Ini tuan-tuan kena jaga. Jangan sombong, jangan takabur. Jangan duk pergi cerita kekayaan kita ke orang. Aku di Malaysia ada 10 hektar tu. Hektar besar-besar. Kan? Orang perempuan pula cerita, gelang. Kan? Ni tuan-tuan. Ya, mami jarumnya kan. Ni cerita ni tuan-tuan. Duk cerita ke orang kata kita ni ada kekayaan tuan-tuan. Ya, kerana orang yang pergi ke Mekah ni bukan semua orang kaya. Ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang miskin. Ya. Kalau kita duk cerita tuan-tuan kekayaan perniagaan kita tuan-tuan di Malaysia, orang miskin meleleh ya liok tuan-tuan. Kan? Ya, ni duk tengok kekayaan orang. Ni tuan-tuan, jangan kita cakap benda-benda yang boleh mendatangkan sombong. Kadang-kadang orang yang sombong ni tuan-tuan, satu ya tuan-tuan. Sombong ni tuan-tuan dengan sebab ada harta, dengan sebab ada pangkat. Harta, pangkat. Ada duit ya tuan-tuan, sombong. Banyak tuan-tuan macam tu. Yang kedua ada pangkat tuan-tuan. Dia kira pengarah orang. Sikit-sikit mengarah orang, sikit-sikit mengarah orang. Sampai saya pun kena angkat barang orang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu seorang datuk tuan-tuan. Ya. Asyik-asyik duk kena tuan-tuan orang lain. Sampai saya tuan-tuan pembimbing haji kena angkat barang dia. Angkat barang tuan-tuan. Dia kata angkat, ustaz angkat. Ya. Saya pun tak gamak tuan-tuan. Orang ni semua duk tinggal dah barang dia. Jadi saya pun angkat lah tuan-tuan. Bila angkat orang semua buat lari tuan-tuan. Dia kerja dia di Malaysia ni pengarah, ketua pengarah pula tuan. Allahu akbar tuan-tuan.
Datuk tuan-tuan. Minta maaf kalau ada datuk sini tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan nak pergi ke Mekah ni tuan-tuan nak kena tinggal Datuk Seri, Tiang Seri, Datin Seri, datuk-datuk tuan-tuan semua kena tinggal. Terajang semua tuan-tuan, tak di Malaysia, jangan bawa pergi ke Mekah. Tu ya tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan. Bila kita mengaji jadi kita low profile. Pergi ke Mekah sama. Ya, tak kira kita ni tuan-tuan datuk asli ya tuan-tuan bawa tuan-tuan, tak apalah datuk asli tuan-tuan. Ya. Datuk asli tu tak apa, kan? Tu cucu dia, cucu panggil Allahu Akbar tuan-tuan ya. Itu tak apa tuan-tuan. Nenek, tu tak apa. Ya. Yang hak tu ada ni tuan-tuan datin, datuk, tuan-tuan, tolonglah tinggalkan pangkat-pangkat ni di Malaysia. Jangan jadi orang yang sombong tuan-tuan. Low profile. Jadilah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemimpin. Dia ketua negara. Dia seorang ayah. Dia juga tuan-tuan duduk boleh makan sebelah orang korak, orang yang badan korak busuk pula tuan-tuan, Rasulullah boleh makan. Ni tuan-tuan Rasulullah. Dia boleh ke tengah, dia boleh ke tepi, dia boleh ke tuan-tuan Rasulullah. Ya, Rasulullah tak sombong. Rasulullah tak sombong tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan, mintalah apa-apa pun. Ni tuan-tuan. Kita ni selalunya nak jadi macam tu. Bila diberi pangkat, tak sanggup lagi nak turun tempat yang dulunya tempat tumpah darah kita tuan-tuan. Kalau kampung kita, ya, tempat kotor tak mau turun dah. Sebab apa? Sebab kita dah diberi pangkat, diberi duit, sombong tuan-tuan. Amboi sombongnya tuan-tuan, kan? Ni tuan-tuan ni ada adab di tanah suci tuan-tuan. Jangan kita jadi orang yang sikap sombong, sikap takabur. Cakap sikit, ya, kira nak arah orang, angkat. Tuan-tuan, angkatlah tuan-tuan. Ya, ada satu pakej tuan-tuan, sampai orang-orang pakej semua lari, semua tak mau duduk dengan dia lah. Tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab dia suka arah orang. Tolong ambil barang saya ni, tolong ambil. Ya, kalau sikit-sikit tak apa tuan-tuan, ni banyak kali-kali tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan, di antara orang yang suka sombong, takabur. Takabur ni tuan-tuan, jangan tadi orang takabur. Ya. Baik, yang ketujuh, sentiasa bersyukur. Ni ada tadi atas ya. Yang ke-8, elakkan pertengkaran. Jangan buat pertengkaran. Wala jidala fil hajj. Jangan bertengkar. Yang ni orang tak sanggup tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun terpaksa tuan-tuan. Nak jadi syekh ni tuan-tuan bukan senang tuan-tuan. Cakap Arab ni dia bukan cakap macam orang Melayu kita. Cakap baik-baik. Dia cakap macam orang nak bertengkar, macam nak tumbuk tu tuan-tuan. Kenapa kamu main sini? Kamu tuan-tuan macam orang nak bertengkar tu, kan? Arab. Cakap Arab tuan-tuan, cakap Arab. Kan? Cakap Arab tuan-tuan biasa tuan-tuan. Lama tu tuan-tuan tengkar, lama tu cakap tak tumbuk lagi. Tu tuan-tuan kadang-kadang kita kata Arab tu lama tu tengkar tak tumbuk lagi. Dia memang passion dia tuan-tuan. Ya, orang Arab cakap macam nak tumbuk, tapi bukan nak tumbuk tuan-tuan. Dia nak cakap ya. Betul ya. Kita tengok Arab. Arab tu sendiri dia suka cakap tengkar. Tapi tuan-tuan terpaksa kita kena cakap dialek. Bahasa dialek dia tuan-tuan. Kan? Nak tanya bas. Mana bas? Kita tanya bas. Mana bas? Wallahi mundu. Kan? Nahar tuan-tuan. Aku dah tunggu sehari tu tanya bas tuan-tuan. Tanya bas, tu cara nak cakap bas. Nak tengok kadang tuan-tuan nak cakap orang Arab terpaksa kena tengkar dulu tuan-tuan. Ya kan? Ini dia kata elakkan pertengkaran. Ada satu cerita tuan-tuan, saya pergi tuan-tuan zaman saya bujang dulu. Pergi haji, sikit lagi nak kena tuan-tuan penumbuk orang Arab tu tuan-tuan. Ya. Sebab tuan-tuan nak berebut tempat kawasan di Arafah. Ini tuan-tuan zaman student. Ya. Duduk tentu dia hambat tuan-tuan kami ni nak duduk bawah pokok. Tak bagi tuan-tuan, dia tak bagi. Hadza makani, saya kata. Ni tempatku. Kita kata, mana boleh kamu nak tempat ni? Arafah ni semua wakaf.
Ada waqaf makan, waqaf kul, wukuf, wukuf mana kullu. Kan? Semua tempat ni waqaf dan tempat berwukuf. Lalu dia kata, dia suruh cari ni, ibhath makan ghair. Ya? Cari tempat lain. Cari tempat lain. Kita pun jalan lah tuan-tuan, student tuan-tuan ya. Ramai student Malaysia. Dia jalan-jalan tu, dia duduk ikut orang perempuan kita. Orang perempuan student juga. Sekali datang rombongan. Ya, kita pun marah dia. Kenapa hang cakap tadi hang hambat kami? Marah tuan-tuan. Tu marah tak boleh dalam ihram tuan-tuan. Duduk dalam ihram tak boleh marah. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, dia bangkit-bangkit dengan perut dia tu. Oh, dia tolak orang tu tuan-tuan. Dia kata ana kuntu zaman fi Mesir. Orang Mesir tuan-tuan, Arab. Kuntu zaman fi Mesir. Kami sabar ustaz. Ihram. Kita ada dalam ihram tuan-tuan. Dia nak lesin tangan lah tuan-tuan. Sikit lagi kena tuan-tuan. Ya. Di zaman orang muda tuan-tuan. Mesir ni tuan-tuan, ya, memang orang Mesir ni tuan-tuan memang dia kadang-kadang dia ada sifat adab tu. Adab, ya, cakap. Dah dia hambat kita nak, ya, dia bercakap dengan orang Tina, dengan pelajar-pelajar perempuan tadi, kamu menghambat kami. Ni tuan-tuan sifat geram, kadang tuan-tuan dalam jemaah haji diuji dengan sifat marah. Kau apalah. Jadi tuan-tuan kita berhenti dulu tuan-tuan, sarapan pagi. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi sampai pukul 11 tuan-tuan ya. Wallahu a'lam.